duduk di bawah pohon bidara sambil merenung sinaran bulan. Selamat datang pembuka bicara buat hadirin rakan dan taulan. Salam sejahtera dan salam pertemuan saya ucapkan kepada para penonton yang dikasihi sekalian. Bersyukur pada hari yang ceria ini kerana kita dapat bersama-sama berkumpul untuk berkongsi iktihar dan mencabar fikiran mengenai topik yang bakal kami kupas satu persatu. Sebelum itu hadirin, apa kata kita bertahrif terlebih dahulu. Saya, Maduri anak perempuan Sri Tren, selaku moderator pada forum kita pada hari ini. Kita menoleh kepada 3 panel yang berkredibiliti. Ahli panel kita yang pertama, segan dan tampan, Saudara Harun anak lelaki Sarwana Kumar. Ahli panel kedua kita pula berkacamata orangnya, Rana anak lelaki Krishnamurti. Seterusnya, ahli panel kita yang ketiga, tersenyum sahaja dari tadi saya lihat, Tasmita saya anak perempuan Mohan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan forum kita pada hari ini, iaitu sosialisasi. Seperti yang kita semua tahu, sosialisasi merupakan proses mempelajari peranan, status, nilai, kepercayaan, norma dan tingkah laku sosial yang perlu ada pada diri seseorang dalam institusi sosial. Selain itu, sosialisasi merupakan proses pembelajaran berterusan sepanjang hayat di mana seseorang itu mengembangkan potensi sendiri dan mempelajari pola-pola budaya. Tujuannya adalah untuk memasukkan ahli-ahli baru ke dalam kumpulan-kumpulan sosial, tetapi ia juga berfungsi untuk tujuan menghasilkan semula kumpulan-kumpulan yang dimiliki oleh orang itu. Tanpa sosialisasi, kita tidak akan dapat memiliki masyarakat kerana tidak ada proses di mana norma-norma, nilai-nilai, idea-idea dan adat istiadat yang membentuk masyarakat dapat ditransmisikan. Sebenarnya, sosialisasi adalah satu proses yang berfungsi untuk mengekalkan ketertiban sosial dengan menjaga kita selaras dengan harapan. Ia adalah satu bentuk kawalan sosial. Matlamat sosialisasi adalah untuk mengajar kita untuk mengawal impuls biologi sebagai anak-anak untuk membangunkan hati yang nurani yang sesuai dengan norma masyarakat, untuk mengajar dan mengembangkan makna dalam kehidupan sosial dan menyediakan kita untuk pelbagai sosial peranan dan bagaimana kita akan melaksanakannya. Jadi, sebagai pembuka forum kita pada hari ini, saya ingin bertanyakan kepada panel kita yang pertama, Saudara Harun. Apakah pengertian sosialisasi dan ejen-ejen sosialisasi dalam negara? Dengan ini saya amat berterima kasih untuk berbicara pada hari ini. Sebagai membuka tirai perbincangan, sosialisasi adalah satu konsep umum yang boleh diartikan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan hubungan sosial yang efektif. Sosialisasi juga merupakan proses pembelajaran berterusan sepanjang hayat. Di samping itu, fungsi sosialisasi adalah mengalihkan segala macam maklumat yang ada dalam masyarakat tersebut kepada anggota-anggota barunya agar mereka dapat berkomunikasi di dalam institusi sosial dengan lebih baik. Sosialisasi bermula daripada pembinaan norma dan nilai dalam keluarga serta budaya setempat sesuatu masyarakat kepada kanak-kanak. Apa yang dipelajari ketika kanak-kanak selalunya akan menjadi pendirian atau membentuk konsep diri pada individu. Apabila seseorang itu bertambah dewasa, ia akan mempelajari lebih banyak perkara hasil interaksi dengan pihak-pihak lain. Faktor penentu sosialisasi disebut sebagai ejen sosialisasi. Oleh itu, keluarga adalah ejen sosialisasi yang asas. Kemudian diikuti dengan ejen-ejen sosialisasi yang lain seperti rakan, guru, media massa dan sebagainya. Sosialisasi dapat mengubah sesuai tingkah laku awal individu untuk diselaraskan dengan kehendak kehidupan sosial masyarakat semasa. Terdapat 3 jenis sosialisasi, iaitu sosialisasi permulaan ataupun primer, sosialisasi penyertaan ataupun sekunder dan sosialisasi semula ataupun resosialisasi. Pertama ialah sosialisasi permulaan yang berlaku pada zaman awal kanak-kanak yang baru mempelajari konsep kendiri, personaliti, kemahiran berfikir dan penakulan. Kedua ialah sosialisasi penyertaan di mana ia berlaku di luar kumpulan keluarga. Keadaan ini berlaku apabila budaya dipindahkan kepada individu oleh ejen-ejen seperti rakan sebaya,
sekolah dan media masa. Ketiga ialah sosialisasi semula yang merujuk kepada pengagihan konsep kendiri dan cara hidup yang sedia ada kepada yang baru, iaitu mengikut perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Melalui perkara ini, jelaslah bahawa sosialisasi merupakan sebuah proses di mana kita belajar perkara baru melalui interaksi. Terima kasih. Terima kasih panel pertama kita, pengertian yang sangat padan dan jelas. Hadirin sekalian, sememangnya kita akui bahawa ejen-ejen sosialisasi memainkan peranan yang penting dalam negara untuk membentuk seseorang yang bernilai murni. Malahan, ejen-ejen sosialisasi dianggap penting kerana mereka dapat membawa kebaikan dan juga keburukan kepada masyarakat. Persoalan saya kepada kanak ialah, apakah peranan ejen sosialisasi keluarga dalam membentuk masyarakat Malaysia yang utuh? Terima kasih kerana menjemput saya ke majlis pada hari ini. Pada petang yang indah ini, saya akan mengupas isu tentang peranan ejen sosialisasi keluarga dalam membentuk masyarakat Malaysia yang utuh. Keluarga merupakan ejen sosialisasi yang pertama dalam kehidupan kanak-kanak di peringkat awal dan seterusnya untuk beberapa tahun. Keluarga merupakan ejen yang paling penting untuk mensosialisasikan kanak-kanak daripada bayi sehingga menjadi orang dewasa yang berdikari walaupun mereka lahir dari keluarga yang berbeza dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dalam keluarga, kanak-kanak mengembangkan kemahiran fizikalnya seperti berjalan, kemahiran mengira dan menamakan benda. Contoh yang dapat diketengahkan di sini ialah kanak-kanak yang dilahirkan dalam keluarga kelas atasan akan disosialisasikan dan dibiasakan dengan kemewahan, kuasa dan penerimaan sosial. Ini sangat berbeza dengan kehidupan seorang kanak-kanak yang dibesarkan dalam keluarga miskin di mana mereka akan belajar tentang bagaimana hendak hidup dengan pendapatan yang rendah dan sentiasa mempunyai perasaan tersisih daripada masyarakat. Secara tidak langsung, keluarga juga menyediakan konteks sosial untuk belajar tentang nilai. Sesetengah pengkaji percaya bahawa kedudukan anak dalam keluarga bertindak sebagai ejen sosialisasi pasif. Anak sulung dalam keluarga boleh mempengaruhi interaksi dengan saudaranya yang lain dan juga interaksinya dengan ibu bapa. Interaksi di kalangan ahli keluarga ini menjadi sebahagian daripada pengalaman sosialisasinya. Contohnya, anak pertama berkemungkinan akan menerima disiplin yang lebih ketat, mendapat perhatian yang lebih, menghabiskan persekolahannya dan mempunyai prestasi yang lebih baik daripada anak-anak yang dilahirkan kemudian. Anak yang kedua dan seterusnya pula, ibu bapanya akan lebih rileks dan kurang bersifat autoritian. Maka anak ini akan menjalin hubungan yang rileks dengan ibu bapanya dan lebih manja berbanding anak pertama. Perlu diingatkan bahawa ciri-ciri sosial ini datang daripada keluarga yang kelas pertengahan. Ciri-ciri urutan anak boleh menjadi rumit dengan adanya faktor seperti umur, jarak umur setiap anak dan harapan ibu bapa berbeza mengikut jantina, kelas, kumpulan etnik dan struktur keluarga. Pada sekitar tahun 50-an hingga 70-an, ahli keluarga memainkan peranan penting dalam sosialisasi awal anak-anak. Datuk, nenek, ibu dan bapa saudara dan sepupu menjadi sebahagian daripada ahli keluarga terdekat kanak-kanak. Keluarga pada masa itu ramai dan dalam rumah terdapat sebilangan ahli keluarga yang terdekat dengan kanak-kanak. Keluarga pada masa itu ramai dan dalam keluarga terdapat sebilangan ahli keluarga yang besar yang terdiri daripada anak saudara. Antara kepentingan ejen sosialisasi keluarga ialah yang pertama, ibu bapa menjadi role model atau suri teladan dalam pembentukan sasiah anak-anak. Seterusnya, mewujudkan persekitaran rumah tangga yang harmonis dan suasana yang selamat bagi anak-anak. Yang ketiga pula, ahli keluarga sebagai penasihat dan kaunselor kepada anak-anak yang menghadapi masalah. Yang keempat, saling membantu, menyokong dan bekerjasama dalam aspek kehidupan. Yang kelima, rumah adalah sumber untuk mendapatkan kasih sayang. Yang keenam, mendidik anak-anak dari kecil tentang tata cara bersosial dan persekitaran. Seterusnya, membetulkan kesalahan anak-anak dan akhir sekali memberi didikan agama dan moral melalui cerita, kisah dan teladan. Dengan ini, saya ingin menekankan bahawa keluarga memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi muda yang bersosialisasi kerana mereka menjadi suri teladan kepada anak-anak. Bak kata peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan menanam nilai moral dalam
didik anak-anak sejak kecil lagi mampu memupuk semangat bersosialisasi yang baik dan mampu melahirkan pemimpin negara dan masyarakat yang rasional, bertoleransi dan berpandangan jauh. Oleh itu, Malaysia yang utuh dapat dilahirkan dengan lebih mudah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangannya tadi, dapat kita lihat di sini bahawa peranan ejen sosialisasi keluarga memainkan peranan penting kerana kanak-kanak ibarat kain putih. Ibu bapa lah yang akan mencorakannya demi memupuk masyarakat yang utuh. Pada pandangan Tasmi Tasai, apakah peranan ejen sosialisasi pendidikan dalam membina masyarakat Malaysia yang berilmu? Terima kasih kerana menjemputi saya ke majlis forum ini. Jika dikupas dengan mendalam, kita dapat dilihat bahawa sekolah merupakan ejen sosialisasi yang mempunyai tanggungjawab yang besar dalam mensosialkan masyarakat Nusa tercinta kita. Sekolah merupakan tempat yang begitu sesuai untuk mensosialkan kanak-kanak kepada norma dan nilai budaya masyarakat kita. Apabila kanak-kanak bersekolah, interaksi mereka dengan masyarakat akan bertambah dengan luas. Ilmu yang tidak formal juga diberikan kepada kanak-kanak di sekolah. Contoh yang dapat diberikan untuk menegaskan perbincangan ini ialah apabila kanak-kanak duduk di kantin sekolah, tanpa sedar mereka akan memulakan perbualan dengan rakan mereka. Tayangan, komik, lagu dan sukan akan menjadi buah mulut bagi perbualan mereka. Bukan sekadar itu sahaja, sekolah dianggap sebagai ejen sosialisasi formal yang pertama untuk kanak-kanak, di mana mereka sebagai pelajar diharapkan untuk memenuhi visi, misi dan peraturan yang ditetapkan di sekolah. Ia bukan sahaja sekadar biasa dengan peraturan-peraturan dan amalan-amalan keluarga. Mereka akan sedar bahawa alam persekolahan juga mempunyai peraturan-peraturan yang ketat yang mereka memerlukan untuk berkelakuan baik. Di sekolah, kanak-kanak bukan saja belajar sosialisasi secara formal yang ditentukan oleh kurikulum sekolah, tetapi ia juga melalui kurikulum tersembunyi dengan cara menyesuaikan diri dalam suasana baru sekolah seperti beratur mengikut giliran, mengikut peraturan, bekerjasama dengan orang lain dan bersaing dalam aktiviti-aktiviti sekolah. Guru-guru dan rakan sebaya menjadi orang-orang yang penting kepada mereka. Adalah didapati guru-guru memainkan peranan yang penting selepas ibu bapa dalam perkembangan moral dan sosialisasi dalam kalangan kanak-kanak. Cara pentadbiran sekolah, persekitaran sekolah, personaliti dan pergaulan guru besar, guru-guru lain dan termasuk kaki tangan sekolah mempunyai pengaruh terhadap perkembangan moral kanak-kanak di sekolah. Di samping itu, sekolah menjadi ejen sosialisasi di mana ia menekankan budaya sosial kepada para pelajar. Contohnya, kurikulum dan buku teks yang menekankan nilai-nilai budaya Melayu, Cina dan India yang melambangkan bahawa kita menyanjung tinggi budaya setiap kaum yang tinggal di Malaysia. Ini adalah salah satu tugas yang sangat penting kepada sekolah sebagai ejen sosialisasi. Peranan sekolah adalah untuk mengajar dan mendidik kanak-kanak dalam pelbagai aspek sosialisasi kehidupan. Sebagai ejen sosialisasi, sekolah bertanggungjawab mengajar secara formal tentang kemahiran kognitif, iaitu membaca, menulis, mengajar subjek-subjek tertentu seperti matematik, sains dan sejarah. Dalam negara kita, Kementerian Pelajaran Malaysia bertanggungjawab terhadap sistem persekolahan di mana tenaga pekerja dilatih untuk memegang jawatan sebagai guru dan pengetua. Maka, sekolah merupakan ejen formal sosialisasi dalam membentuk masyarakat yang berilmu di Nusa tercinta kita. Terima kasih saya ucapkan kepada panel ketiga kita. Peranan sekolah merupakan ejen sosialisasi yang penting kerana mereka yang meluangkan lebih banyak masa selain daripada ejen sosialisasi keluarga. Persoalan seterusnya ditujukan kepada panel pertama kita. Selain pihak ejen sosialisasi keluarga, pihak ejen sosialisasi yang manakah memainkan peranan penting?
Ejen sosialisasi yang seterusnya ialah rakan sebaya. Orang yang paling penting dalam kehidupan kanak-kanak ialah kawan-kawannya. Ini kerana semakin kanak-kanak membesar, secara tidak langsung, hubungan sosial bersama ahli keluarganya menjadi kurang penting. Kanak-kanak bergaul dengan mereka yang sebaya umur, minat dan tak sosial. Contoh rakan sebaya ialah kawan-kawan, rakan dalam kelas dan anak-anak jiran. Peranan rakan sebaya lebih besar dalam membentuk tingkah laku individu. Walaupun pengaruh ibu bapa merupakan ejen sosialisasi yang kuat, ianya akan berkurangan setelah anak-anak mereka memasuki alam persekolahan, di mana mereka mula mengenali rakan-rakan yang baru yang sentiasa menghabiskan masa bersama-sama. Tanpa disedari, anak-anak telah mempelajari cara berinteraksi dengan rakan yang mempunyai persamaan dari segi usia, pengalaman, peranan pemikiran dan sebagainya. Impannya, anak-anak dapat mempelajari sesuatu dengan lebih efektif kerana mereka dapat menyesuaikan apa yang dipelajari berdasarkan faktor-faktor tadi. Jika dibandingkan dengan proses sosialisasi dalam keluarga, ianya melibatkan hubungan yang tidak seimbang kerana faktor perbezaan usia, pengalaman dan peranan. Ini dapat dibuktikan apabila mereka lebih menerima dan memberi perhatian kepada setiap perbuatan dan tingkah laku rakan berbanding dengan keluarga mereka. Ini kerana mereka yakin sudah mampu mengawal hidup mereka sendiri. Contohnya, ibu bapa tidak mahu melihat anak-anak mereka berpakaian tidak senonoh, tetapi tidak pula pada mereka kerana mereka lebih cenderung untuk mengikut trend rakan mereka berpakaian. Di sini dapat dilihat konflik antara nilai yang diambil dari rakan sebaya dan nilai yang sudah ada di dalam keluarga mereka. Kita tidak boleh menafikan bahawa betapa besarnya kemampuan rakan sebaya dalam mempengaruhi anak-anak daripada keluarga sendiri. Personaliti dan jati diri anak-anak akan berubah disebabkan pengaruh rakan sebaya walaupun sebelum ini mereka sudah dididik oleh keluarganya. Contoh lain yang boleh dilihat seperti perubahan sikap anak-anak daripada situasi yang mana dulunya mereka suka ibu bapa membelikan sesuatu, tetapi apabila mereka menjadi remaja, mereka lebih cenderung memilih sendiri apa yang diinginkan bersama rakan-rakannya. Ini kerana mereka beranggapan mereka mampu untuk berdikari dan membuat keputusan sendiri tanpa terlalu bergantung kepada keluarga. Dengan ini, jelaslah rakan sebaya merupakan ejen sosialisasi yang amat penting. Terima kasih. Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel pertama kita. Tidak dapat dinafikan bahawa rakan sebaya juga merupakan ejen sosialisasi yang memainkan peranan penting. Kerana selain keluarga, rakan sebayalah meluangkan lebih banyak masa dengan kanak-kanak. Seterusnya, persoalan kedua kepada panel kedua kita. Apakah cadangan yang telah diberikan oleh kerajaan bagi keluarga memupuk sosialisasi? Terima kasih saudari. Di samping itu, saya ingin berkongsi tentang beberapa cadangan yang telah dicadangkan oleh pihak kerajaan bagi keluarga untuk memupuk sosialisasi. Cadangan yang pertama ialah pendekatan berpusatkan keluarga. Program perpaduan dan nilai murni perlu dijalankan menggunakan pendekatan berpusatkan keluarga, iaitu Family Centered Approach. Pendekatan ini berintegrasikan mesej sosialisasi perpaduan dan nilai murni dalam program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga. Seterusnya, modul perpaduan dan nilai murni kebangsaan. Modul perpaduan dan nilai murni dirangka berdasarkan kepada hasil penyelidikan fokus kepada sosialisasi perpaduan dan nilai murni antara generasi pelbagai etnik. Modul ini juga mengambil kira aspek kepelbagaian latar belakang keluarga, tidak kira golongan yang mempunyai tahap SES yang rendah maupun golongan minoriti yang lain. Cadangan yang ketiga ialah kempen media perpaduan berorientasikan keluarga. Kempen media perpaduan berorientasikan keluarga harus diadakan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan keibubapaan dalam mensosialisasikan anak tentang perpaduan dan nilai murni. Kaedah yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan peringkat umum. Media harus mengintegrasikan bahasa dan program pelbagai etnik dalam setiap saluran. Penumpuan program iaitu streaming mengikut saluran dan kelompok etnik perlu dielakkan bagi merapatkan jurang antara kaum. Cadangan terakhir ialah program penguasaan bahasa pelbagai etnik. Rakyat harus
diberikan peluang menguasai pelbagai bahasa kerana bahasa boleh menggalakkan interaksi dan komunikasi antara etnik. Prasangka antara kaum dapat dikurangkan dengan adanya komunikasi. Program ini boleh dilaksanakan menerusi pendidikan formal atau tidak formal peringkat awal kanak-kanak. Oleh itu, ternyata bahawa pelbagai cara untuk memupuk semangat sosialisasi dalam diri anak-anak telah diwujudkan oleh pihak kerajaan. Sekian, terima kasih. Begitu hebat kata-kata yang diutarakan oleh panel kedua kita. Kalau cadangan-cadangan yang diberikan oleh kerajaan diamalkan oleh ejen sosialisasi keluarga, maka lebih ramai masyarakat Malaysia yang utuh dapat dilahirkan. Persoalan terakhir saya kepada panel ketiga kita ialah, selain ejen sosialisasi sekolah, pihak ejen sosialisasi yang manakah dapat melahirkan masyarakat yang berilmu? Terima kasih saudari. Selain itu, media massa juga merupakan ejen sosialisasi dalam membentuk masyarakat Malaysia yang berilmu. Media massa ialah alat komunikasi yang disebarkan kepada penonton tanpa maklum balas secara langsung atau hubungan interpersonal di antara pengirim dan penerima. Surat khabar dan majalah merupakan media cetak yang tergolong dalam media massa. Media elektronik pula seperti radio, televisyen dan video juga memberi pengaruh yang besar kepada perubahan tingkah laku individu. Televisyen adalah salah satu media massa yang mempunyai peranan penting dalam proses sosialisasi. Ini kerana televisyen merupakan faktor utama dalam mensosialisasikan anak-anak dalam kalangan keluarga atau masyarakat. Terdapat pelbagai program dan iklan di televisyen yang boleh memperkenalkan penonton kepada budaya yang baru dan tidak biasa dilihat. Contohnya, mereka yang tinggal di luar bandar dan pedalaman akan mengetahui gaya hidup manusia di bandar, manakala mereka yang tinggal di bandar akan mempelajari cara hidup petani dan nelayan yang tinggal di luar bandar. Penonton juga didedahkan kepada cara hidup masyarakat lain di dunia. Ada pendapat yang mengatakan media massa mempunyai pengaruh sosialisasi sama kuatnya seperti pengaruh rakan sebaya dan sekolah. Media massa yang merangkumi surat khabar, majalah, radio dan terutamanya televisyen boleh meninggalkan kesan yang negatif dan positif ke atas sosialisasi seseorang. Pengaruh baik atau buruk yang diterima oleh kanak-kanak melalui media massa bergantung kepada apakah bahan atau unsur yang didedahkan kepada mereka. Rancangan-rancangan televisyen mempunyai tema yang berbagai. Tema yang baik seperti cerita di mana orang yang baik selalu mendapat kejayaan dan sebaliknya orang jahat menerima hukuman atau balasan dapat membantu perkembangan pertimbangan moral kanak-kanak. Kanak-kanak patut digalakan untuk menonton rancangan sedemikian. Sebagai ibu bapa dan guru yang bertanggungjawab, adalah menjadi tanggungjawab mereka untuk mendidik kanak-kanak supaya mereka tahu memilih apakah rancangan televisyen dan bahan-bahan bacaan yang baik dan sesuai untuk mereka. Komputer juga merupakan media massa yang sangat berpengaruh. Ini terbukti apabila ramai orang dewasa menghabiskan banyak masa di kafe cyber dan rumah untuk melayari internet serta bermain permainan komputer. Walaupun permainan video dan internet jarang dikaitkan sebagai media massa seperti buku, majalah dan surat khabar, namun ia mudah didapati oleh masyarakat. Ahli sosiologi mendapat isi permainan video dan maklumat dalam internet dapat mensosialisasikan penggunanya. Mereka bukan saja didedahkan dengan aksi watak dan maklumat, tetapi idea dan imej yang diperlihatkan. Ini kerana apa saja yang disalurkan dalam permainan video dan maklumat internet mempunyai mesej yang sangat kuat pengaruhnya. Ternyata, mereka yang banyak menonton televisyen, bermain video dan melayari internet berkemungkinan besar akan disosialisasikan oleh apa yang dilihatnya. Pendapat-pendapat yang dilontarkan oleh panel ketiga sangat jelas dan hebat.
Media massa merupakan ejen sosialisasi yang penting kerana media massa dapat mengubah gaya hidup atau budaya lokal setempat dengan cara mempengaruhi cara berfikir suatu kelompok atau kalangan masyarakat tertentu agar menyukai atau mengikuti suatu hal yang baru atau asing bagi mereka. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah sosialisasi dalam kehidupan seseorang sangatlah penting kerana manusia adalah seorang makhluk sosial, makhluk yang tidak boleh hidup sendirian. Sosialisasi juga dapat membentuk masyarakat yang mempunyai peribadi yang baik. Namun begitu, ejen-ejen sosialisasi harus memainkan peranan mereka dengan penuh bertanggungjawab agar kesemua ini dapat terjadi. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun nan indah daripada saya. Tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehinggalah kita bertemu lagi. Institusi pendidikan tinggi dapat menggunakan perkakasan mudah alih untuk pembelajaran berterusan untuk tugasan kerja mereka. Sebagai contoh, mereka dapat menggunakan perkakasan tersebut untuk berkomunikasi menerusi media sosial seperti aplikasi WhatsApp, Telegram untuk berhubung bersama rakan dan juga pensyarah. Para pelajar dapat berkongsi maklumat menerusi media sosial untuk menghantar kerja terutama menggunakan platform awam seperti penggunaan aplikasi Padlet atau Google Drive. Seterusnya, pelajar dapat membangunkan kandungan tugasan berbentuk video dengan menggunakan aplikasi seperti Powtoon, Filmora atau Movie Maker. Manakala para pensyarah dapat mempergunakan platform di atas talian untuk melaksanakan mesyuarat mahupun perbincangan bersama dengan pelajar. Keberadaan rangkaian tanpa wayar untuk aplikasi seperti Zoom atau Skype dari rumah mereka. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Tasmita Sai. Soalan seterusnya daripada saudara Kapin juga. Apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh ejen sosialisasi keluarga kepada anak-anak? Untuk soalan ini saya akan menjawab. Jika kanak-kanak hidup dalam toleransi, mereka akan belajar untuk bersabar. Contohnya, keluarga haruslah melatih kanak-kanak sejak kecil lagi untuk mengikut giliran. Caranya, anda boleh berkongsi makanan misalnya dengan menyuapkan ke mulut anda dan kemudian diberikan kepada anak secara bergilir. Sekiranya sudah mempunyai dua cahaya mata, anda boleh mengajar mereka mengikut giliran ketika ibu menyuapkan nasi. Begitu juga dengan permainan. Melalui latihan bergilir, anak anda belajar apabila dia bersedia untuk melepaskan barang kesayangannya, tidak bermakna dia tidak akan mendapatkan semula. Secara tidak langsung, dia juga akan belajar bahawa dia masih boleh berseronok dengan berkongsi. Perkara ini dapat memupuk sikap toleransi. Seterusnya, jika kanak-kanak hidup dalam sanjungan, mereka akan belajar menghargai. Sebagai ejen sosialisasi, ibu bapa haruslah puji anak-anak. Pujian membuatkan anak-anak tampil yakin dan bersemangat. Berikan juga kata-kata yang positif berbanding negatif agar mereka lebih tenang dan gembira. Kanak-kanak akan memberi tindak balas yang baik jika diberi pujian atau rangsangan positif. Jadi sebagai ibu bapa, janganlah kedekut untuk memuji anak apabila dia berkelakuan baik dan menunjukkan cara sepatutnya dilakukan jika dilakukan sebaliknya. Elak memberi kata-kata negatif kerana ia boleh memberikan kesan yang tidak baik kepada kanak-kanak. Itu saja daripada saya. Soalan seterusnya daripada Lu Jiani. Soalan saudara ialah segelintir sekolah mengadakan aktiviti co-curriculum walaupun dalam keadaan pandemik ini. Tetapi adakah aktiviti co-curriculum yang diadakan secara dalam talian membantu pelajar untuk menyalur minat dan kebolehan masing-masing? Soalan ini saya ajukan kepada panel ketiga kita, Tasmita Sai. Dipersilakan. Terima kasih kerana mengeluarkan soalan ini.
Menurut pandangan saya, aktiviti kokurikulum yang diadakan secara dalam talian dapat menyalur minat dan kebolehan para pelajar. Pandemik COVID-19 membuka revolusi baru dalam sistem pendidikan dengan 1001 cabaran, antaranya isu liputan jaringan komunikasi. Namun, semua cabaran ini alasan untuk menidakkan pelaksanaan kegiatan kokurikulum sewaktu musim PDPR. Hal ini perlu disedari kerana kombinasi pencapaian akademik dan kegiatan kokurikulum akan melahirkan murid yang bercirikan ketinggian ilmu pengetahuan dan akal budi. Walaupun ketika ini sesi persekolahan dijalankan secara PDPR, kegiatan kokurikulum ini sangat relevan dan diperlukan oleh murid sebagai penyembur rohani. Dalam hal inilah, kreativiti guru dalam merangka kaedah pengajaran PDPR, kegiatan kokurikulum yang bermaklumat, menarik dan penuh dengan elemen keseronokan sangat dituntut supaya komitmen pelajar akan berterusan dan seterusnya mencapai objektif pelaksanaan kegiatan kokurikulum. Antara kaedah pengajaran mungkin membabitkan tayangan video kemahiran sama ada bersumberkan YouTube atau koleksi rakaman guru boleh dijadikan sebagai kandungan pengajaran. Mengambil kira konsep tiada murid tercicir, guru perlu lebih kreatif dan inovatif serta berupaya untuk memotivasikan murid yang kurang mengambil bahagian. Tugasan yang dekat dengan kehidupan murid di rumah mungkin boleh dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai sebahagian daripada kerja sekolah. Sebagai contoh, meminta murid merakam kemahiran tendangan lirik yang menggunakan gumpalan kertas sebagai bola dan penggunaan baldi bagi menggantikan kon. Walaupun pengalaman yang diperoleh oleh murid daripada kegiatan kokurikulum secara dalam talian mungkin tidak sebaik pengalaman secara bersemuka, namun setidaknya objektifnya dapat dizahirkan oleh guru dan pelajar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih diucapkan. Soalan seterusnya adalah daripada Eric Lee Chun Kiat. Soalannya ialah, apakah cabaran sosialisasi rakan sebaya kepada remaja masa kini? Soalan ini saya ajukan kepada Harun. Dipersilakan. Terima kasih saudara Eric Lee. Cabaran sosialisasi rakan sebaya kepada remaja kini ialah keruntukan akhlak. Hal ini kerana pemilihan rakan sebaya yang salah. Hal ini dapat direalisasikan melalui rakan sebaya yang mengajak rakannya merokok ataupun ponting sekolah dan lain-lain. Hal ini telah menyebabkan para remaja tersebut melupai nilai-nilai moral yang diajar oleh ibu bapa mereka. Perkara ini juga menyebabkan remaja tersebut untuk mempunyai masalah disiplin di sekolah. Selain itu, penlibatan remaja dalam masalah sosial seperti lumba aram, hal ini semua dipelajari dari rakan sebaya mereka yang mengajak mereka. Perkara ini juga menyebabkan keruntuhan maruah keluarga mereka. Melalui perkara ini, jelaslah bahawa remaja harus memilih rakan yang bersifat baik. Itu saja, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Harun. Seterusnya, soalan daripada Kong Sin Yi. Soalannya ialah, ejen sosialisasi keluarga, jika ejen sosialisasi keluarga gagal menjalankan tugas, apa yang boleh berlaku? Soalan ini saya ajukan kepada panel kedua kita. Kana, dipersilakan. Terima kasih saudari. Baiklah, pada pendapat saya, jika ejen sosialisasi keluarga gagal mensosialkan anak-anak, ia akan menyusahkan dan meningkatkan kesukaran kepada ejen sosialisasi lain untuk mensosialkan anak-anak. Hal ini demikian kerana keluarga merupakan ejen utama dan ejen pertama dalam mensosialisasikan anak-anak. Sekiranya mereka gagal untuk menanam semangat mensosialisasi, maka ia akan menjadi sukar untuk mengasah dan memupuk semangat tersebut pada masa akan datang. Selain itu, kanak-kanak akan terbantut dari segi keupayaan untuk bersosialisasi. Hal ini kerana mereka tidak dibiasakan dan tidak diajar cara untuk bersosialisasi dan tidak diberi ajaran tersebut sejak kecil lagi. Hal ini menyebabkan pada masa akan datang mereka akan mempunyai masalah dalam mempelajari sesuatu perkara yang baru. Itu saja daripada saya. Terima kasih diucapkan kepada panel ketiga kita. Soalan seterusnya ada tak?
Kalau tak, secara rasminya saya menutup forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.